Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana saya dapat bersama-sama dengan jurugambar dan pembicara kita. Walaupun saya nama Pak Habib, tapi yang menyoal saya tu seperti anak-anak angkat saya lain, dia panggil saya Abah. Jadi saya rasa kalau dia panggil saya Abah pun tak salah lah. Ya. Jadi itu akan lebih mesra lagi. Saya mula menulis tahun 60. Ya. Seperti penulis-penulis lain pada zaman saya, iaitu Datuk Samad Said, sastrawan negara. Ya. Almarhum Togak Warren Osman Awang. Ya. Dulu kita hanya menulis cerpen, sajak, novel. Saya mula berjinak-jinak dengan penulisan ini kerana saya mengenali seorang guru yang akhirnya menjadi mentor saya. Saya jadi mentinya hingga saya berjaya menerbitkan buku, menulis, menjual buku-buku saya. Guru saya mungkin generasi yang hari ini tak kenal, namanya almarhum Cikgu Abdullah Siddiq. Dia satu-satunya penulis yang saya tahu. Tak ada novelis lain dalam Malaysia yang menulis dan menjual buku. Akhirnya dia berjaya sebagai seorang penulis-penerbit. Satu hari dia bawa saya ke rumah dia di Kim Teng Park di Johor. Dia kata, "Said, ini rumah cikgu." Ketika itu cikgu-cikgu orang Melayu kita kata macam Osman Awang ada buat buku, novel tentang kisah orang yang duduk di Kenny Hill dan rumah masih duduk rumah atap. Dan zaman tu cikgu masih pergi sekolah naik basikal, atau paling tidak pun pakai Morris Minor. Cikgu Abdullah Siddiq ni dia beli sebuah banglo di Kim Teng Park. Dia beli Fort Taunus. Jadi kita dalam apa pun kita nak buat, kejayaan kita mesti ada mentor. Jadi kalau orang tanya saya kata cerita yang patut kita sampaikan ialah siapa mentor kita dalam penerbitan. Jadi mentor saya ialah Cikgu Abdullah Siddiq. Dan orang dah lupakan dia. Tapi pada saya dia seorang legend yang perlu diingati. Dan tapi saya tak suka ikut orang. Saya tak suka ikut orang kerana saya fikir orang yang duduk di belakang orang ni sampai bila pun takkan dikenali selagi dia tidak pergi ke depan. Jadi saya ubah penulisan saya daripada cerpen. Zaman tu juga ada menulis di radio, kan. Saya kata saya cari satu bidang baru. Saya mulakan buku dengan firasat. Tentang firasat ni kalau kita kesempatan baca buku Tajul Muluk misalnya. Hari ni orang jemput Tajul Muluk, benda dia pun tak tahu. Ya kan? Orang bercakap tentang pneumologi, bercakap tentang benda-benda yang berkaitan dengan mystics. Dan saya tulis buku yang pertama, Firasat, iaitu character analysis. Dan untuk menjadi popular, kita harus mendekatkan diri kepada orang-orang yang popular. Zaman itu selebriti-selebriti adalah orang-orang filem. Dan cara mendekati orang filem ialah saya mengaji dan belajar tentang ilmu palmistry. Saya dikenali dengan Pak Belalang Moden kerana saya meramal nasib-nasib orang pada zaman itu. Dan saya menulis dalam berita filem di Singapura, majalah Masa dan filem Malaysia. Saya penulis Melayu yang pertama yang menulis tentang astrologi, bintang 12. Jadi saya keluar daripada landasan yang pertama kerana saya fikir jangan hidup berfikir dalam kotak. Kita harus keluar dari kotak. Jangan jadi katak yang duduk bawah kaca. Kalau bawah tempurung, kita setuju. Katak bawah kaca, dia boleh tengok dunia tapi dia masih duduk bawah kaca. Saya mulakan satu benda yang orang tak pernah buat. Dan zaman tu saya menjadi popular. Dengan buku-buku yang lepas tu saya fikir apakah yang lebih menarik daripada tentang mystics. Iaitu semua orang nak tahu mimpi dia. Saya kira tak banyak orang
yang tak nak tahu mimpi dia. Dan saya dapat cerita mentadbir mimpi ini daripada Al-Quran. Cerita Nabi Yusuf AS, dia mentadbir mimpi, akhirnya dia jadi menteri. Ya? Jadi dia boleh meramalkan apa yang akan berlaku, ya? 7 tahun lagi. 7 tahun kemarau dan 7 tahun cermat. Jadi tak banyak orang ambil iktibar daripada Quran. Kebanyakan buku saya ambil iktibar daripada Quran. Banyak orang yang tak nak baca buku saya, kutuk saya macam-macam kerana dia kata saya suka cakap tentang keburukan orang dan sebagainya. Tadi saya bercakap sama satu orang dekat sini, dia kata, Pak Habib, kenapa tulis tentang keburukan orang? Saya kata, Tuan, berhentilah baca Quran tu, saya kata. Di mana Tuan dapat cerita jahatnya Firaun? Bukan dalam Quran. Di mana jahatnya kaum Nabi Lut? Daripada Quran. Di mana degilnya manusia akhirnya karam seluruhnya? Umat Nabi Musa. Ya kan? Jadi saya ambil cerita-cerita daripada Quran, saya bawa dalam versi yang baru. Kan? Kerana manusia itu daripada zaman Adam AS sampai hari ini manusia yang sama. Kan? Dan antara sukses saya, kalau ada orang yang ingin menjadi sukses dalam apa juga bidang yang dia buat, saya diperkenalkan dengan satu buku yang namanya Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Jadi, dan kemudian saya dapat mengaji dan mengkaji tentang manusia, mengenal diri. Manusia itu 3 dalam 1, mind, body and soul. Jadi waktu zaman saya muda-muda dulu, di Johor banyak orang mengaji mengenal diri. Saya minat tentang ilmu mengenal diri ni, kerana tak banyak orang yang kenal diri dia. Itu antara buku yang saya tulis di sini. Siapa kita? Ruginya manusia ini bila diri dia pun dia tak kenal. Subjek yang paling penting dalam kehidupan ialah mengenal diri kita. Right? Maka saya tulis satu buku sebelum ni, tajuk dia Siapa Selepas Kita. Ya kan? Dan buku saya ni trilogi sebenarnya. Kerana saya minat dalam lakonan, saya terlibat dalam perfilman, lakonan, seperti anak-anak Johor yang lain. Kita ada pentas yang mana kita terlibat. Anak Johor ni suka dengan budaya. Jadi saya terlibat dengan budaya. Maka 3 buku trilogi saya ni, saya rasa kalau lepas ni saya tak menulis pun tak apa dah. Right. Umur pun dah lebih-lebih. Ya kan? Orang dah lepas umur 80 ni, patutnya dah boleh berehat. Kalau orang kerja kerajaan 65 tahun dah berhenti. Saya rasa patut dah saya berhenti menulis. Dah ada satu trilogi. Dan agaknya kerana zaman ini zaman yang mana manusia dah tak perlu jual buku kat kedai buku. Orang dah malas nak pergi jangan kata kedai buku. Nak makan pun orang dah tak nak pergi keluar daripada rumah. Kan? Semuanya datang ke rumah. Yang ini kadang-kadang orang terlupa. Nasib saya baik, tiba-tiba saya terjumpa ada tangan ni kat sini depan mata saya. Mana datang saya pun tak tahu. Tapi saya, apa benda yang saya jumpa depan mata saya akan gunakannya. Kerana Allah SWT kata, engkau hadapkanlah wajah engkau ke mana saja, di situ ada aku. Right. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jari ni. Tak ada manusia yang boleh buat tangan yang seperti tangan yang dijadikan oleh Allah SWT. Manusia boleh cipta 5 jari tangan, tapi tangan ni tak ada roh. Tangan ni ada roh. Itu beza tangan tu dengan tangan ni. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkata, di hujung dunia nanti manusia cari makan dengan ujung jari je. Jadi saya ada seorang anak angkat yang saya namakan Bob. Tapi bukan nama sebenar dia. Jadi anak angkat saya kata, bah, dia kata, kita jual buku abang online aja, dia kata. Orang yang nak minat boleh carilah buku saya misalnya kan. Jadi nak beli buku pakai ujung jari. Nak mengenalkan buku pakai ujung jari. Jadi hargailah 5 jari yang kita ada ni seperti rukun Islam 5 perkara. Rukun negara juga 5. Kalau yang 5 ini kita boleh menguasainya, kita boleh menguasai dunia. Konsep yang dibawa oleh University of Life, loving, giving,
caring, sharing and forgiving. 5. Kalau kita boleh pegang yang 5 ni, yang 5-5 yang ada ni semua akan ikut kita. Jari-jari jemari di mana dunia ni akan mencari kita. Jadi tak salahlah kalau kita ada benda ni kat sini, ni ada hikmahnya.